Saya pun tak tahu Okey. kenapa. Okey, saya record dulu. Okey. Kita pergi balik ke bahagian ni tadi Alright. Okey, so dekat sini kita antai dulu Kita antai dulu dia. Okey, kalau dah antai dia akan keluar macam ni Kita update dulu. Okey, sebentar. Okey, kita antai dia. Rasanya dah antai ni. Kan? Okey, kita copy dulu ni Ini dekat Huabi, kita copy dulu nombor ni. Alright. Kita copy dulu IP address Kita copy dulu IP address. Pergi dekat Huabi. Anda login sebelah kanan ni anda login. Okey. Anda login. Okey, masukkan tu login. Nanti dia akan minta verification verification I'm not robot. Okey. Dia kata apa? Traffic light. Kita pun jawablah traffic light. Okey. Kita jawab je jawab je. Okey, jawab je traffic light ni. Okey. Jawab saja. Lepas tu dia minta Google Authenticator. Saya menggunakan Google Authenticator. Okey. Pergi dekat sini, masukkan Google Authenticator. Sekejap saya tunggu nombor yang baru Okey. Okey. Alright, ini dah masuk ini dah masuk ke akaun Huabi Okey, anda tengok betul-betul. Okey, dah masuk ke akaun Huabi. Alright. Jadi apa yang perlu anda buat? Anda klik dekat bahagian ni Anda klik dekat bahagian ada gambar orang ni. Boleh nampak tak? King Money. Saya nampak King Money je dekat video ni. Boleh nampak Okey. Okey, nampak. So anda pergi dekat API management Anda pergi dekat API management, anda klik dekat API management, nanti dia akan keluar ni kotak ni. Ada kotak ni Okey, anda letak nama anda lah. Contoh saya letak nama Jap. AKAB. Okey. AKAB Tadi kita dah copy kita copy tadi IP yang ni. Okey. Copy. Alright, anda pergi dekat API dekat Binance, dekat Wabi, anda pastekan je. Okey, anda copy paste. Tu nombor dia. Boleh nampak tak? Boleh nampak cara-cara dia, cara-cara. Saya nak tunjuk cara-cara. Lepas tu anda klik saja trade. Okey, anda klik saja trade, lepas tu anda create saja button biru ni. Okey. API key, okey, kita suruh kita tick our company bla bla bla. Okey, understand. Within 24, okey. No, okey, understand. Lepas tu klik resend ni, dia akan hantar dekat email kita dekat email. Dia akan hantar dekat email. Okey. Verification dekat email Sekejap dekat email. Okey. Sekejap, saya tukarkan. Alright. Dia akan hantar sini nombor dekat email. Ada ambil je nombor kat email 014216. Lepas tu dekat GA dekat Google Authenticator, saya guna Google Authenticator. Okey. Saya tunggu nombor baru Saya tunggu nombor baru. Okey, 68 sorry. 556169. Confirm. Okey. Nampak tak? Anda nampak tak? Huabi dia terus bagi access key dengan secret key. Anda nampak tak situ? Okey. Boleh nampak Anda nampak tu? Okey. Lepas tu anda copy saja access key. Okey, copy access key. Okey. Copy access key. Lepas tu pergi dekat Royal Queue. Yang bahagian access key, masukkan di bahagian access key Okey, masukkan. Alright. Lepas tu yang secret key, pergi dekat sini.
secret key copy. Okey. Pergi dekat sini, masukkan ni Masukkan ni dia. Tu dia Padam dulu. Okey. Masuk dalam tu, lepas tu send verification. Lepas tu check dekat email. Check dekat email. Okey. Check dekat email Sekejap, saya tunggu email Saya tunggu Wabi hantar email. Bentar. Kalau email tu habis 30 saat, kita minta dia resend lagi Okey. Kalau tinggal 1 saat, okey. So kalau macam ni, kita buat sekali lagi Kita buat sekali lagi supaya tidak berlaku kesilapan. Okey. Dah klik dulu sini. Ni pun API key dia minta API key. Ni secret key, copy, letak kat sini. Kita cuma paste saja. Okey. Kalau yang bahagian ni, delete dulu. Okey. Kita delete dulu supaya tidak berlaku kesilapan. Lepas tu pergi dekat sini. Ni dia punya secret key. Copy. Pergi dekat Royal Queue. Okey. Pastekan dia. Lepas tu send verification sekali lagi. Okey. Send verification sekali lagi. Sabar Ataupun kita kena delete dulu API yang lama, betul tak? Kan? Saya rasa kena delete dulu. Kena replace dulu yang lama, bang. Oh, kena delete dulu. Sorry. Okey. So kita pergi dekat sini. Sorry, kena abang dah delete tadi. Okey, sekejap Kita delete dulu semua sini. Yang lama kita delete. Okey, confirm. Kita delete dulu. Confirm. Kita delete dulu yang lama. Okey, confirm. Okey. Alright. Jadi kita buat sekali lagi, tak ada masalah Kita buat sekali lagi Okey. Yang pertama sekali, bila anda kena delete semua API yang lama Anda kena delete semua API yang lama. Okey. Alright. Start jadi dekat sini pun kita delete juga. Ini pun dah delete Saya rasa dah delete dah ni. Okey. Jadi kita pergi dekat sini balik. Okey, ambil IP dulu Ni, copy IP dulu Anda pergi dekat Royal Queue, ambil copy dulu ni. IP group binding Okey, copy. Alright. Pergi dekat sini balik. Okey, anda letak sini AKAB AKAB. Okey, trade only. Lepas tu masukkan tadi nombor tadi yang kita copy tadi, anda create. Okey. Dia akan hantar email. Okey. Dia akan hantar email. Sekejap Okey, saya dah dapat email. Nombor dia, masukkan nombor yang email 096711. Okey. So Google Authenticator 165 025. Okey, confirm. Alright. So dia akan hantar sekali lagi Just copy je. Okey. Just copy saja. Yang ni copy saja access key Copy access key, pergi dekat Royal Queue. Masukkan ke bahagian access di atas Access key ni di atas.
Okey. Masukkan. Lepas tu pergi balik dekat sini, ambil pula secret key. Copy secret key, pergi dekat Royal Queue, masukkan secret key ya. Okey. Masukkan secret key ya. Alright, lepas tu send verification. Saya tunggu email daripada Huapi. Sebentar Okey, dapat dah. Okay. Successful. Dia dah bagi tahu saya successful Okey. Dia dah bagi tahu saya successful terus. Okey. Dia dah bagi tahu saya successful. Saya pun heran kenapa jadi macam ni. Okey. Right. Bentar saya tengok dulu. Sabar sikit. Okey, itu proses dia macam tu lah proses dia macam tu, okey. Itu proses dia. Maknanya anda kena masuk dekat laptop, okey, masuk login dekat laptop, itu proses ni macam tadilah. Okey. Macam tadi ambil nombor ni dulu, ambil nombor yang banyak-banyak ni, copy, anda masukkan dekat sini. Jadi saya pun nak copy benda ni. Saya nak letak dulu kat WhatsApp sebab kita boleh buat kemudian Okey, dekat siapa saya nak tumpang ni? Sekejap. Dekat siapa saya nak tumpang ni? Sekejap Saya tumpang dekat Azri lah. Boleh tak? Kat note saya. NOT. Note Okey, sebentar. Okey. Okey, saya nak tumpang kat sini jap. Okey. Nak tumpang dekat WhatsApp jap Alright. Tumpang dulu dia. Okey, nanti saya akan buat kemudian. Itu cara-cara dia Okey. Kawan-kawan, itu cara-cara dia macam mana untuk buat API binding menggunakan Huobi. Tapi sebenarnya kalau anda pergi dekat Royal Queue, okey. Kalau anda pergi dekat Royal Queue, dia dah bagi tahu dah macam mana caranya Okey. Kalau anda pergi dekat Royal Queue apps, okey, kalau pergi dekat Royal Queue apps, dia dah tunjuk dah macam mana cara-cara untuk kita buat. Okey. Sebentar Okey. Alright. So kalau anda tengok dekat apps dekat apps sebenarnya apps Royal Queue, kalau kita tengok dia boleh saya tak boleh. Alright. IP kena suruh, jangan tunjuk kat orang Kamal. Betul. Tak apa. Terima kasih Kak Noh. Okey, jadi anda pergi dekat Royal Queue apps, sebenarnya dekat bahagian ni okey, sekejap Okey, kalau tengok dekat user guide ni, okey, Huobi application API key process, okey. Dekat sini semua ada. Dia tunjuk sini. Rina tadi saya dah tunjuk tapi sebenarnya dah sukses sekejap saya tengok saya punya dah sukses ke belum. Okey. API binding Huobi. Ni saya tak tahu nombor lama ke nombor baru. Tak apa. Saya buat kemudian lah itu cara dia. Yang pertama sekali anda kena ambil IP group binding ni, masukkan ke dalam Huobi punya application.
website. Lepas tu on the spot Wabi akan reply kita. Dia akan hantar access key dengan secret key. Saya rasa sebab saya tak jadi sih, sebab tadi saya login dekat website. Sebenarnya saya kena settlekan dekat apps ni dulu, dekat Royal Q punya apps ni. Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu. Okey. So saya rasa anda boleh lepas ni anda boleh tengok berkali-kali nanti. Okey, anda tak perlu risau. Alright. Jadi dekat sini malam ni malam pertama kita adakan khusus untuk setting robot setting Royal Q. Jadi saya nak jemput yang pertama beliau ni settingan dia okey, untuk makluman anda tuan yang saya nak panggil ni, beliau pernah ambil keseluruhan koin beliau pernah ambil keseluruhan koin. Anda bayangkan ada 65 koin dekat Huobi itu. Okey, beliau pernah trade semua koin. Okey. Jadi dia memang penganalisis juga, okey, sistem. Dia penganalisis sistem di mana hari ni okey, beliau ni boleh katakan dah tahu semua dah tahu semua macam mana itu, macam mana ni setting, macam mana. Okey, so saya tak nak buang banyak-banyak. Setiap host saya bagi 10 minit saja 10 minit sebab kita akan habis pada 10.30. Okey, 10 minit. Tak payah nak merewang-rewang jauh-jauh sangat. Okey, straight to the point. Okey, kenalkan nama, bila anda start. Okey, apa setting yang anda gunakan? Secara ringkas je. Nak setting biasa ke, nak setting maut ke? Itu anda sendiri yang boleh kongsikan. Okey. So saya tak nak buang masa, saya nak panggil host kita yang pertama yang dah biasa dengan coin ni, dan beliau juga profit. Saya tengok di dalam app saya setiap hari dia profit. Okey, so dengan bangganya, ini yang pertama dengan bangganya saya menjemput Tuan Ahli Go kita. Tuan Salihuddin, dikenali sebagai Pak Din. Silakan Pak Din, 10 minit dari sekarang. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Kamal. Ada dengar suara saya kan? Dengar. Okey. Dengar. Serius. Baik. Terima kasih. Pada malam ini, saya nak buat sedikit perkongsian tentang setting. Okey. Saya cuma ada 10 minit saja. Jadi 10 minit tu saya akan isikan dengan sesuatu yang sangat-sangat bernas dan bermanfaat Okey. Setting yang kita tahu memainkan peranan di dalam trade kita. Ini adalah dia punya punca. Punca kita punya trade pergi laju, kita punya trade pergi slow, pergi tepi, pergi kiri. Kadang-kadang kita ada kawan dia ambil coin yang sama. Contohnya kita ni suami, isteri pun kita ada account, tapi isteri kita pun ambil coin yang sama, kita pun ambil coin yang sama Tetapi disebabkan setting yang berbeza jadi kita rasa iri hati kerana kita dapat RM50 tapi isteri kita dapat RM100 ini punca. Jadi kita tak boleh salahkan pihak-pihak lain, kita kena tahu kesilapan apa yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah kami telah di dalam Royal Q ni sudah hampir 6 bulan Jadi kami telah menempuhi berbagai onak, ranjau dan duri daripada awal-awal permulaan kami. Kami rasakan seperti mana Royal Q ni seperti setting macam kami main manual saja. Kami masuk saja semua wang yang ada kan. Jadi waktu tu anda tidak mungkin terkejut Kamal boleh buat 70% pada satu malam, boleh buat dalam 30%, 20% kan. Sebab pada waktu itu kami letak satu amount yang besar, kami tak tahu ada setting begini. Jadi memang sedap kerana pada bulan 4 tu market semua boleh kata semua menaik ke atas, dia tidak ada menurun ke bawah langsung. Jadi kami terkena sesuatu yang tidak dijangka pada 1995 apabila China memulakan satu perangai yang tidak senonohnya berulang kali daripada tahun-tahun yang berikut sebelum-sebelumnya. Kami tercedok di seminggu waktu raya. Kami merasa kecewa. Pada hari raya tu kami mendapat profit yang besar, tetapi seminggu selepas itu kami tidak dapat beraya lagi. Kami kesedihan kerana
koin jatuh dan float terlampau lama. Jadi di situ kami belajar dari masa ke semasa, kami telah mendapatkan setting yang terbaik. Okey, saya kongsikan sedikit setting saya di sini ya. Okey. Setting ni dia macam sebentar mana ni? Okey, share di sini. Alhamdulillah kita dapat share screen. Okey, setting ni dia seperti mana kita tahu dia adalah seperti okey, saya tak nak tunjuk sikit. Okey. Okey, setting ni saya cerita sikit seperti fashion. Okey, ada orang dia minat fashion begini, ada orang minat fashion begini, ada orang minat cara begini, ada orang minat cara begini. Kan? Sebab tu fashion ataupun pakaian dia keluar berbagai-bagai bentuk dan color. Jadi setiap orang dia ada minat dan masing-masing. Sama juga dengan setting. Mungkin setting saya orang lain tak suka, kan? Tapi saya suka setting saya. Mungkin setting saya ni memberi bila saya set, dia memberi kurang profit kepada saya, tapi saya tengok setting orang lain memberi banyak profit, tapi saya mungkin tak nak ikut sebab saya ada matlamat saya sendiri. Jadi dekat sini sebab saya dah kena masalah yang bulan 5 tu ya, dan bulan 6 tu, jadi saya sangat berhati-hati kepada float. Saya tidak mahu menunggu, saya tidak mahu termenung saja, kan? Tapi tidak ada pendapatan. Saya kat sini walaupun sedikit tak apa. Janji hari-hari saya dapat pendapatan, saya ada rasa kegembiraan di dalam hati ya. Okey. Jadi untuk setting saya tunjuk di sini ya sedikit ya. Okey, saya pergi dekat sini. Okey, Kak Huabi. Saya tengok saya ada 2 setting ya, tapi saya tunjuk dalam satu setting AVAX contohnya. Okey, AVAX ni saya float dia tak banyak. 1.9 saja. Setting saya dekat sini saya lebihkan kepada saya buat 16 martingale. Dan saya 16 martingale ni saya ambil kesempatan ataupun saya ambil peluang daripada sub-bin mode tu sub-bin mode real time itu adalah satu mode yang terhebat pada masa kini dalam robot-robot yang lain tak ada. Dia ada di Royal Queue saja Okey. Jadi boleh tekan di sini. Kita tengok setting saya. Saya lebih banyak setting nombor 1 first call hingga call yang keempat saya lebih banyak mengikut kepada default setting robot iaitu dia punya multiple buy in ratio dia 2, 4, 8, 16 iaitu kali 2, kali 2, kali 2. Jadi kenapa saya letak di situ cuma saya ada ubah dekat margin call drop 1, 2, 3, 4. Kalau yang asalnya mungkin 3, 3.5, 4, 4.5 tapi saya ubah di situ kerana saya nak bagi cepat sikit, tapi di sini saya dapat kurangkan maksudnya pertahanan sekurang-kurangnya kejatuhan 10% terus menerus saya masih dapat cover dengan gandaan 2, 4, 8, 10. Jadi saya dekat sini saya nak turunkan average price saja. Average price tu saya nak turun kerana saya takut contohnya kan kita tengok Dogecoin pada bulan 5 dia daripada 64 sen dia jatuh kepada 55 sen, dia naik balik kepada 59 sen, jatuh kepada 50 sen, naik balik kepada 54 sen, jatuh kepada 45 sen, naik balik 49 sen, jatuh balik kepada 30 sen dan naik balik kepada 40 lebih dan jatuh sekarang 20 sen Jadi kita tengok dekat situ. Kalau kata kita ada average price kita dapat turun average price yang tinggi kita dapat selamat penurunan kita dah sampai ke 20 sen. Sekarang ni kita tidak ada float yang besar. Tapi siapa yang tidak membuat martingale yang tepat pada masa itu mungkin dia masih float. Average price dia mungkin daripada 50 sen lagi. Jadi sekarang ni kita pun tahu Dogecoin untuk pergi ke harga 50 sen memang sesuatu yang hampir mustahil Kita terpaksa membujuk Elon Musk, pujuk dia telefon dia supaya dia pump lagi, tapi itu tidak mungkin kepada Elon Musk kerana dia sudah berminat dengan Shiba Inu dia dah bagi nama dia punya anjing itu Shiba Inu Okey. Jadi dekat sini kenapa nombor 1 dengan sampai nombor 4 saya letak multiple dia 2 kali ganda sebab niat saya nak turun ke average price, ini adalah pertahanan saya Okey, lepas tu ini saya menangguk di air yang keruh 5 hingga ke 15 ni iaitu apabila saya float misalnya saya lebih daripada 4 call jadi saya akan sebelum ni kita akan termenung sebab kita tidak ada profit. Jadi 5 hingga 16 call ini memberi saya dipanggil pesat remote real time ini yang kita makan yang macam saudara-saudara dan saudari sekalian di dalam Zoom ini makan saya buat kali 2 ada yang buat kali 1.1, 1.2, 1.3 itu terpulang masing-masing kalau you buat kali 5 you akan makan 5 kali daripada harga entry macam entry saya contohnya saya masuk 15 kalau saya buat kali 2 saya makan $30 sini jadi kalau katakan dia 1% saya dah makan lebih kurang dalam 30 sen untuk setiap penutupan sub-bin mode okey, ini saya punya
saya punya setting. Jangan kata saya tak ikut setting orang lain, saya pun ada ikut setting orang lain. Kalau ikut di sini, saya ada satu setting contoh algo. Algo di sini saya terpaksa menahan 23%. Ini saya setting 25 kali. Memang banyak. Tadi saya buat 16 kali, tapi ini 25 kali. Tapi saya buat 222. Kenapa dia jadi tinggi sangat? Kerana yang nombor 1 hingga nombor 4 tu, saya tidak buat multiple tu lebih tinggi. Tak buat double. Kerana kita kena ingat, kenapa robot membuat kita punya submit mode real time start nombor 5? Sebab dia nak nombor 1 hingga nombor 4 tu compile, kita must letak satu amount yang besar supaya kita dapat buat pertahanan dekat situ. Tapi terpulang pada masing-masing. Saya tak nak katakan yang anda punya fashion anda terbaik, fashion saya terbaik, fashion anda tidak bagus. Itu terpulang kepada masing-masing. Okey, ini saja saya kongsikan setting saya. Saya harap Tuan Kamal sebentar apa lagi yang saya nak tunjuk? Tak ada apa lagi Saya harap okey, saya habis. Saya harap Tuan Kamal boleh memberi peluang kepada rakan-rakan yang lain di dalam ini untuk membuat perkongsian. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Selamat malam, selamat maju jaya di dalam Royal Q. Kita menuju ke V-Stick. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Ahli Go. Anda nampak dia punya setting Dia ni sebenarnya gila sikit. Anda nak tengok dia punya setting gila, itulah dia kan. Tapi dengan setting gila tu pun dia profit setiap hari Okey. Saya tak tahulah tiba-tiba sebab suara dia pula jadi suara robot pula, mengada-ngada Okey. Mengada-ngada lebih kan. Okey, terima kasih pada Tuan Salihuddin. Tak apa nanti recording ni saya akan hantar ke grup-grup WhatsApp. Selepas habis Zoom meeting saya akan record, saya akan upload di YouTube dan anda boleh dapatkan rakaman Tuan Salih ni mengada-ngada pula malam ni, suara robot pula. Tahulah buat TikTok suara robot. Okey. So kita ada host yang tidak kurang hebatnya daripada peringkat awal. Apa yang saya kenal beliau ni ada seorang yang sangat-sangat teliti dari segi percentage, dari segi floating, dari segi pengiraan, dari segi pemahaman kepada rakan-rakan lain. Jadi saya tak nak buang masa lama. Okey, saya nak jemput seorang insan yang sangat-sangat mempunyai semangat yang kental daripada awal hari itu sampai hari ini. Dan beliau, untuk pengetahuan anda semua, beliau mempunyai rangkaian jaringan di luar negara yang sudah mencapai pangkat V3. Okey, kemungkinan besar ada satu yang V4, tak silap saya lah, nanti anda tanya sendiri Okey, kalau beliau ni kalau saya bagi mic, dia tak nak pulangkan mic pada saya kan. Tapi cukup sekadar 10 minit perkongsian kita. Santai-santai je member-member santai je. Okey, anda tak perlu risau per akhir nanti baru kita penutupnya YB kita akan buat penutup. Okey, nanti selepas YB nanti saya akan merangkumi semua sekali. Kita ada host kita iaitu King Money kita V3 daripada Sabah. Kita ada Puan Rina Puan Rina TM daripada Kajang, Tuan Faizul Sofian. Okey, ini adalah host-host yang dah mereka dah bermula daripada awal penglibatan mereka dalam Royal Q. Okey, tanpa buang masa, kita menjemput Puan Nur Aini Ali. Terima kasih. Dipersilakan Kak Nur membuat perkongsian tentang setting Kak Nur ke Idola. sibuk dengan kau robot. Okey, Kak Nur nak share screen pun boleh. Okey, Kak Nur, saya session daripada Pulau Pinang pergi Kedah, pergi Kelantan, pergi Terengganu. Dia asyik sebut nama Kak Nur je. Saya pun aduh mak. Siapa sebut nama Kak Nur? Salihuddin ni. Kak Nur ni idola saya ni daripada awal ni. Terima kasih banyak. Silakan Kak Nur, silakan. Semua saya ikut. Ali, kau dah habis, masa kau dah habis. Alright. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi So saya akan kongsi dekat sini sekejap Just come on sekejap. Alright. Nampak ke skrin saya kongsi ni? Belum. Tak nampak lagi? Belum. Oh, okey, kejap.
Kejap. Kalau pakai telefon, dia tengah-tengah tu button warna hijau. Share dia. Tahu. Kejap. Share. Bismillahirrahmanirrahim. Host yang lain bersedia. Sekejap. Host Ni. seperti Kenapa? turutan, lepas ni saya akan panggil Puan Rina kita. Selepas Kak Noh, Puan Rina. Kenapa dia tak nak masuk? Sekejap. Sebab Boleh. penting. Kejap. Okey. Wow, dia punya skrin dia bunga-bunga. Kejap. Nampak tak yang ni? Nampak. Successful. Royal Cube-nya nampak tak? Belum. Royal Cube-nya belum. Sekejap. Okey. Alhamdulillah. Alright, so nampak kan? Okey, sebelum Kak Noh nak tunjuk apa-apa ni, ya. So Kak Noh nak kamu orang faham dulu apa punat-punat ni. Punat-punat ni, punat-punat ni nampak ni. Kejap kita lukis sikit. Nampak tak punat ni? Punat ni, alright. Ini paling penting ya. Sebab orang selalu sibuk cakap pasal signal. Inilah dipanggil signal. Dan ini juga adalah dipanggil signal. Ya. Apa sahaja signal ni sebenarnya adalah yang trigger. Ya, trigger sebab manusia kalau kita buat trading forex ke apa-apa sajalah ya. Kita susah nak contoh kita dah nampak kita dah buat 30 US contohnya, bila kita tekan je tiba-tiba kita dapat 10 US. So jadi signal ni dia adalah satu sama juga macam robot, tetapi tugas dia hanya untuk trigger saja ya. Trigger yang ini untuk margin call drop kalau di dalam Royal Q, yang ini buy in callback. Alright, so now kita pergi kepada setting. Okay, so jadi harap faham ya apa function tu, itu paling penting sebab selagi anda tak faham function tu, memanglah anda akan blur-blur dan anda akan tak tahu apa benda yang berlaku ya. So jadi ini Kak Noh dah setting, tetapi ini adalah default setting ya. Semua ni adalah default setting. Cuma yang Kak Noh ubah 15 USDT ya. Yang lain tu semua sama. Okay, so now kita pergi dekat margin configuration. So Kak Noh tak tahulah, mungkin orang lain pemikiran dia berbeza, tetapi apa yang Kak Noh tahu margin call drop ni ya, kenapa di default setting ni dia letak tinggi? Kenapa? Ya, kerana dia tahu bahawa tidak semua di antara kita mempunyai modal yang besar. Apabila kita tukar ni, contohnya ya, bila kita tukar ni, contohlah Kak Noh tengok ada orang buat satu ya. Lepas tu dia tukar juga kat sini ni satu. Ya. So jadi memang dia cari penyakit lah ya. Ini maksudnya dia cari penyakit terutama apabila pasaran turun. Ya. Bila pasaran turun sampai aja dekat 1% ni dia top up. Sampai dekat 1% ni dia top up. Maka itulah sampai beribu duit dia di top up ya. So ini kena faham apa maksud margin call drop ni adalah signal untuk daripada Royal Q ya, di mana dia detect buy or sell. So sekarang ini adalah bila market jatuh dia akan beli. Alright, so now kita pergi dekat multiple buy in ratio pula. Okay, multiple buy in ratio ni ya, sebenarnya memang kalau kita letak lebih besar maka kita dapat lebih untung. Tetapi jangan lupa ya, tak semua orang bermodalkan yang besar. So jadi bila dia tak ada modal yang besar, kita boleh tukar ni ya. Kita boleh tukar. Contohlah Kak Noh tadi letak $15 kan? So jadi katakan Kak Noh letak 1.1. So nanti apabila sampai dekat 1% ni, robot hanya akan top up ya RM16.50 sahaja. Kerana kita ambil 10% sahaja daripada situ. So seandainya kita letak di sini tadi 2 ya,
2 ataupun 4 ke ya. Kita tak kisahlah kata 4 ya. So dia akan kalikan 4. So jadi bila dia top up tu dia akan jadi 4 kali ganda. Itulah dipanggil multigal. Multigal ni adalah multiply. Setiap kali apa yang kita ini, contoh ni 15, 15, 15, 15, bermakna dia akan top up sebanyak 60 USDT. So jadi kita kena faham dulu function-function ni. Di Royal Queue, you tak payah pening kepala, you tak payah nak serabut dengan kepala you, ya, kerana semuanya dah disettingkan. Hanya kita nak ubah macam mana cara kita nak guna. Okey, contoh macam ni. Kenapa dia letak dekat call 5, call 6 dan call 7 ni tinggi? Sebab dia tahu tidak akan ada pasaran yang menjunam jatuh sampai ke 12%. Sebab tu kalau kita tengok, ya, kita patah balik dekat sini, ya, just a moment. Confirm. Okey, dekat sini kita tengok ya. Kalau kita tengok kat bawah ni, okey. Bawah ni dia akan selalu bertukar. Contoh bila dia dah naik ke 5, ya, yang dekat sini, dekat atas ni contoh dia dah naik 5. Okey, di sini dia akan berubah. Ya, berubah, dia akan berubah. Contohlah dekat sini tadi, dekat 5 kita letak 10. Ya, selalunya bila pasaran naik, dia akan tukar balik kepada 3.5% ini kerana dia tahu dia tidak akan boleh ambil pada paras 10%. So itu yang kita kena tahu. Jadi bila kita setting paling mudah ya. Ini adalah setting yang Kak Nur buat ni adalah setting biasa untuk one shot dan juga untuk cycle sahaja. Alright, so kalau kita nak buat margin pula, ya, kita nak buat margin, selalunya Kak Nur akan letak yang atas ni. Jangan lupa paling penting. Inilah tempat game yang anda harus main. Di margin call, drop dan di multiple buy in ratio. Inilah tempat paling utama untuk anda main dan game anda punya trading. Alright, so selalunya Kak Nur akan letak contoh ya, pada beberapa minggu yang lalu kita punya market dia drop. So Kak Nur letak dia 5.5%. Ya, kemudian Kak Nur tukar yang ini juga sama 5.5%. Sehingga ke 4 ya. Sini pun 5.5% dan sini juga 5.5% ya. Dan yang atas ni saya biarkan saja begitu. Dan jangan lupa, setting ini adalah setting untuk apabila menjunam. Jadi dia tidak akan top up gila-gila, jadi anda tidak akan kehilangan modal anda untuk hanya top up sahaja. Ya, so bila kita letak 5.5, bila dia menjunam, apa yang Kak Nur perhatikan paling tinggi dia akan masuk kepada 4.5. Okey, so jadi bila dia menjunam, dia tak dapat nak ambil untuk top up. Jadi kita punya duit konsisten, modal kita konsisten dan tak perlu takut dia tidak akan floating loss. Ya, dan yang sebelah sini pula, kalau nak ikut boleh ikut, tak nak ikut pun tak apa. Nak ikut yang biasa pun boleh, tapi kena buat kiraan ya. Contoh kalau kita buat 128 kali, kita kalikanlah ya dengan 15, berapa dapatnya. So jadi di situlah kiraan modal kita ya. Kalau kita letak 1.1 tadi, okey, so jadi dia akan naikkan bila sampai pada 45% ni, robot akan top up sebanyak 16.50 sen USDT. Dan contoh kalau dia letak 1.2, dia akan ambil bila sampai dekat 5.5% ni, dia akan ambil sebanyak $18. Alright, so ini Kak Nur tunjuk secara kasar sahaja ya. Yang paling penting anda kena faham kenapa dipanggil margin call drop. Okey, so jadi bila anda letak tinggi, dia tak akan ambil top up berkali-kali anda punya modal ya. So jadi kalau tidak di top up, kalau kita letak dekat sini 1% ataupun ya 1.5% sampai je 1.5% dia drop aja,
dia terus beli. Drop aja dia terus beli 1.5%. Itulah yang ramai berlaku floating pada mula-mula yang kita join dulu. Alright, so now saya harap jelas. Lepas tu di bahagian distributed and take profit ya. Dekat sini kita boleh tukar macam-macam kita nak. Terserah kita. Okey, mungkin kita nak profit yang lebih tinggi. Yes, sebentar kenapa dia tak jadi? Okay. Okey. Kita boleh letak 1% kalau kita nak ya dekat sini. Dekat sini pun kita nak letak 1% pun boleh. Okey, dekat sini pun 1% pun boleh. Setiap 1%, the drop dan the sub, ya, dia akan ambil 1%, 1%, 1%. So itu dia. So jadi bergantung. Ada separuh orang Kak Nur pernah buat gila-gila, Kak Nur nak 5%. Okey, so saya letak sini semua 5%. Okey, so jadi memang dia lambat clearance memang dia lambat clearance tetapi saya dapat 5% lebih tinggi daripada 1.3 ataupun 1%. So bergantung So jadi yang profit ni anda tak perlu takut. Yang paling anda perlu risau adalah yang ini. Yang ni. Okey, sebenarnya di Royal Q. Di Royal Q sekejap. Kenapa tu? Okey, kejap. Sekejap. Kenapa tu? Abang cuba tengok ada orang lain yang share screen ke tu? Ada orang lain share screen ke sebab Kak Nur tak boleh ni? Ya. Abang, Hiklin Raflin. Tuan Hiklin. Tolong boleh tolong ini? Sekejap, saya potong sekejap. Saya potong sekejap. Cuba potong dulu nanti Kak Nur ini. Okey Kak Nur. Okey. Alright. So kejap Kejap. Alamak. Ni yang blur sikit ni. Kejap Buat macam tadi balik. Kejap. Sabar. Sekejap, Kak Nur kena cari ni sekejap. Okey, boleh nampak dah? Okey, nampak ke? Okey, nampak kan? Nampak. Okey, ngam. Alright, so yang paling penting dan utama anda kena lihat di sini. Yang ni. Okey, margin call drop dan margin call buy. Sebenarnya di Royal Q, dia beli both. Yang ini masa jatuh, yang ini masa naik. Masa naik. So sebab tu bila kita tengok masa naik ataupun masa turun, dia akan buat earning callback. Inilah yang menyebabkan anda menerima berkali-kali walaupun di dalam masa turun. Cuma yang anda kena ingat tadi adalah setting yang asal ni. Bahagian configuration ni. Ini paling penting yang anda kena tahu. So jadi saya harap jelas. Kalau tak jelas saya rasa grup saya memang mereka ikut apa yang saya buat lah. So jadi ini adalah setting untuk cycle. Untuk cycle. So jadi untuk cycle ni siapa-siapa pun boleh guna kalau dia tak ada modal yang besar. Dan untuk margin call ni, Kak Nur memang ada 3 setting yang saya lakukan. Satu adalah S8, kedua adalah S18 dan yang ketiga adalah S55. So S55 ni sesiapa yang mempunyai modal yang besar, lebih daripada 30,000 USDT, bolehlah call saya. Saya tunjukkan setting dia dan anda akan mendapat setiap hari. Setiap hari tanpa fail profit melalui trading, bukan melalui affiliate reward program tapi modal anda haruslah besar, lebih daripada 30 USDT. Dan setting itu kalau anda pandai menggunakan kalau anda pandai menggunakan ini, bahagian ini, insya-Allah anda tidak akan kerugian lagi. Sebenarnya tak ada rugi di dalam Royal Q Ia hanya floating loss sahaja.
floating loss sahaja. Cuma peranan penting di sini. Yang paling penting bila market turun dan bila market naik. Inilah nombor-nombor yang anda harus jaga. Yang ini ya. So jadi saya tak nak complicated kan ya, terutama kepada mereka-mereka yang baru. Di Royal Q anda tidak perlu gusar, anda tidak perlu fikir macam mana nak baca graf, macam mana nak itu, macam mana nak signal. Di dalam Royal Q ni semua dah ada. Robot yang buat kerja, cuma kita kena pandai membahagikan yang ni. Bahagian ini dan juga di bahagian margin configuration ini. Ya, sebab memang dia dah buat, dan jangan lupa apa-apa sahaja trading di dalam dunia, kita dengan broker, dia pun nak buat duit, kita jangan marah dia. Okey, so diorang pun dah setting, dia pun dah tahu macam mana dia pun nak buat duit dan dia juga nak bagi kita duit. Yang anda perlu jaga ni margin configuration ni, dan juga yang paling penting distributed and take profit allocation. But alhamdulillah, grup saya memang tidak fail setiap hari. Kalau saya tunjukkan sekejap saya tunjuk berdepak-berdepuk ni, market naik ni, memang berdepak-berdepuk lah saya dapat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Kejap saya tunjuk grup saya. Direct. Ni nampak Nampak? Ni semua. Ini semua grup saya, direct saya ya. Ni daripada pagi tadi bertimbun-timbun tau. Kongsi rezeki lah untuk saya So jadi terserah kepada anda dan jangan lupa pilihan pair juga sangat penting pilihan pair juga sangat penting. Lepas tu masing-masing ada teknik masing-masing, cuma saya kongsi apa yang penting anda perlu jaga. Itu saja. So jadi lain tu saya tak adalah itu saja untuk malam ni, dan saya harap kepada anda semua bolehlah mencuba. Kalau tak nak cuba pun tak apa, sebab ada copy trade So jadi saya bagi copy trade anda, setting saya tadi free. Tak payahlah bayar apa-apa. Bolehlah ikut setting saya. Kalau nak tahu setting lebih lanjut, mungkin boleh join group saya di royalq_midas. InsyaAllah nanti dalam masa terdekat saya juga akan buat video untuk setting-setting saya yang lain So jadi itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak Tuan Kamal bagi Kak Noh peluang untuk berbicara dan berkongsi ilmu. Alright, terima kasih Kak Noh itu dia. Itu setting yang kedua. Tadi anda tengok Tuan Saleh setting yang pertama, Kak Noh kita setting yang kedua. Okey, so saya tak nak buang masa sebab beliau lepas ni dia nak jumpa ada orang nak sign robot. Okey, saya dimaklumkan beliau memang tersangat sibuk tersangat sibuk menjaga suami, sangat sibuk menjaga anak-anak, tapi masih sempat lagi membuat profit setiap hari, konsisten $100 setiap hari Ni luar biasa ni. Anda tanya dia, nak tanya boleh tanya. Okey, orangnya memang petah bercakap. Okey, kalau saya bagi mic kat dia, selagi saya tak rampas mic, dia tak nak bagi mic dia kat saya. Suami dia pun sama juga Okey, terima kasih Kak Noh. So saya tak nak buang masa. So kita nak jemput Beliau ni memang saya rasa, saya pun kalau pergi Kajang saya nak berguru dengan beliau, nak tanya kan. Tapi tak tahulah dia ni boleh bagi ilmu ke tak boleh kan. Tapi saya rasa boleh. Malam ni beliau akan kongsikan settingan beliau yang mendapat $100 konsisten So dengan segala hormatnya mempersilakan Puan, terutama Puan Rina TM kita daripada Kajang. Dipersilakan Puan Rina kita. Silakan. Assalamualaikum semua Abang Kamal. Kan? Bang berdengung lah. Abang lari atas sikit Jujud kau pergi keluar dulu Jud. Jangan sibuk-sibuk sana Jud. Okey. Nak kata pasal setting sebab Rina rasa kebanyakannya yang dah cerita tu adalah yang Rina buat juga setting tu. Okey, Rina share sekejap Sekarang ni bagi Rina dan Roy Q ni adalah pokok pangkal, adalah modal kita lah. Kan? Macam mana pun setting kita, modal tu lah yang perlu kita tahu berapa bajet kita. Betul tak Abang Kamal? Betul. Dan kita kena faham macam mana sekalipun berlaku market jatuh ke debu ke depak pun kita tak hilang kita punya modal. Itu yang paling penting. Tapi untuk market yang cantik sekarang ni yang tengah naik ni, insya-Allah kita doakan to the moon. Kan?
bolehlah guna setting Rina ni. Tapi kalau macam market tu terlalu drop tu mungkin akan floating lah dalam 1-2 hari atau 3 hari. Tengoklah keadaan. Tapi kita ada solution je lah. Okay, ini very simple. Kalau nak cakap pasal yang setting standard yang Rina bagi, Rina share Rina punya wall Sekejap. Okay. Roy Q. Alright. Okay, untuk setting Rina memang buat standard setting tau. So, contoh you all ada modal, biasa Rina akan buat 15 layer yang paling sikit lah. Means you all kena ada modal lebih kurang dalam 1,800 lah, termasuk you all punya modal trading dalam 1,300 lebih kurang So untuk 15 layer tu kita kalikan dengan dengar tak suara? Dolar ke ringgit? 1,000 tu apa? Ringgit ke kita menggunakan currency kita US dollar? Okay, tak. Kita kena sebut betul-betul Okay, kita kena contoh untuk entry 10 USD, Rina akan buatkan layer sebanyak 15, kena ada lebih kurang dalam 270 USD lah. Okay. Setting Rina macam ni. 270 USD tu means lebih kurang dalam 1,300 je tu lah kot. Betul tak? Contoh macam ni. Ini kita buat 10 USD. Ini untuk standard tau. Standard maksudnya yang baru masuk supaya dia tak pening-pening. Supaya dia tak ada fikir ini nak kena buat 2, ini nak kena buat 4, ini nak kena buat 8. Sebab kalau kita buat 2, 4, 8 tu sebenarnya pokok pangkal dia modal. Itu je cerita dia. Modal besar buatlah 2, 8, 10, 16, 25 pun tak apa kalau modal kita besar. Tapi macam mana pula dengan orang yang modal tak berapa nak besar, yang ada limit. Betul tak? Okay. So contoh kita buat 10 USD. So Rina punya whole position take profit dia naik 1.1, dia turun 0.05, dia akan tutup. Rina tak buat tinggi-tinggi sebab Rina nak bagi dia cepat. Tutup, beli, lajulah sikit. Okay. Okay. Rina punya setting macam ni. Okay. Contoh 1% jatuh, 1.1 times dia beli. Sampailah 15. Untuk pengetahuan you all semua, seandainya market tu jatuh, pak gedebuk. Macam yang cakap tadi, pokok pangkal modal. Kalau ada modal, you all boleh edit balik tau. Edit balik sini, tukar. Jadi 30 ke. Okay. You all tambah lagi layer kat bawah ni. Dan you all kena tahu, seandainya dia dah panggil sampai 15 layer, automatic dia akan kat sini, dia akan tutup tau. Dia akan jadi macam ni kita kena open margin call ni. Ina tulis. Macam mana kita nak tengok ni tulis tu. Sini. Okey ni open margin call ni. Nampak tak? Kita kena buka balik open margin call seandainya dia dah panggil. 15 layer. Dan kita kena top up USDT, kita tambah kita punya layer. Tak kisahlah 30 layer ke 50 layer ke, macam Kak Nur cakap tu betul. Kalau kita nak profit hari-hari, kita memang kena tambah modal kita kena besar. Lepas tu kita kena tambah layer kita yang banyak. Itu adalah dia punya kata apa? Hakikatnya. Hakikatnya tak kisahlah turun 1% ke, 2% ke, 3% ke, 15% ke, 20% ke. Pokok pangkal adalah modal. Okay? Tapi you guys jangan sedih pula kalau floating. Floating tu perkara biasa sebab duit kita tak pernah hilang. InsyaAllah tak pernah hilang. Tak akan hilang. Selagi you all tak gatal, tak sabar, mengenyam, you all tekan ni. Macam ini tengah floating 7%, 7.3% yang kata menyampah pula merah ni, jual lah. Itu memang insyaAllah pasti rugi. So, you all, ini adalah untuk setting standard yang nak bagilah Ini bergantung pada orang. Kalau dia kata saya ada modal 4,000 contoh, 4,000 USD. Lain pula setting dia. Kalau dia ada modal, saya ada ngam-ngam, inilah setting yang nak bagi. Sebaik-baiknya sekurang-kurangnya ada 15 layer. Kalau untuk market sekarang yang tengah naik ni, 15 layer tu memang memadai, 10 layer pun memadai. Tapi you all jangan tamak bila rasa macam boleh naik, you all biar cycle sampailah dia menjunam balik. Itu memang rugi lah, memang bukan rugi. Floating lah. You all kena tahu juga sedikit basic lah. Contoh market tu pernah naik sampai harga berapa. Jadi you all tahu ini dia dah tak boleh tembus dah ni. Yang tinggal buka graf sikit Sekejap Laju tak Ina cakap? Boleh ikut lagi. Boleh. Sekejap Ina buka graf sikit. Ada satu lagi teknik scalping Maksudnya teknik tu memang orang kata entry besar, layer tak berapa banyak. Mana dia nak tukar jap? Stop. Okey, Ina nak buka jap. Binance contoh Contoh Binance.
Market BTC. Okey, contoh sekarang ni kan. Paling rendah harga dia pernah paling rendah harga dia sampai okey. You all contoh you all nak buat teknik scalping lah teknik scalping, kita kena tahu kat mana kita nak masuk. Boleh ke masuk sekarang? Boleh ke sebenarnya? Kalau teknik scalping, ini teknik ni untuk biasa orang forex yang buat. Orang yang pandai main forex yang buat. Yang bagus ni main scalping dekat dalam ROIQ ni, you all tak rugi. Kalau you all main forex 100-200 ringgit tu bye-bye kejap je. Kalau salah entry, betul tak? Ina tak pandai main forex tapi Ina pernah cuba, memang Ina rugilah. Rugi dalam beberapa minit je. Tapi Ina bukan apa, Ina nak cuba. Ina nak cuba membandingkan apa yang Ina buat. Kripto macam mana, forex macam mana. Okey. Contoh macam ni puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan. Gitu. Orang kata bersabar, kalau nak trade kripto ni kena banyak bersabar. Bersabar dengan floating, lepas tu kena bersabar dengan menunggu harga. Seandainya nak masuk harga tu, orang kata harga tu tak berapa tak tinggi kan, contohlah You all boleh tunggu dekat sini macam sekarang ni. Let's say you all nak buat scalping kan. You all boleh tunggu dekat support resistance lah. Kan yang tunjuk ni panjang pula cerita, bukan 5 minit dah Bang Kamal. Teruskan. Teruskan contoh macam ni Okey, contoh Rina, alamat terbalik pula. Sekejap sorry Okay, let's say sekarang ni biasanya kalau dia turun pun dia akan turun satu candle lah. Kita tengok 15 minit punya So sekarang ni contoh Rina nak buat line Rina nak ambil kat sini. Okay, Rina tunggu kat sini Okay. Rina tunggu kat sini kan. So harga dia 470.076. Ataupun Rina nak tunggu kat sini. Tapi macam dia sekarang ni tengah uptrend, mungkin dia susah sikit kot nak turun ke sini. So kita ambil harga kat sini You all boleh pergi dekat 47079 contoh Okey, Rina nak ambil harga kat sini 47079. You all boleh pergi dekat you all punya ROIQ. Okey. BTC tadi kan. Okey. You all boleh setting dekat sini tau. You all setting kat sini 47079 confirm. Setting you all nak buat scalping. Contoh Rina ada sekarang balance lebih kurang dalam 200 lah. Contoh 200. Rina bagikan dengan 5. Bagikan 5 berapa Kamal? Kalau 200? So Abang Kamal fikir. Abang Kamal tak ada? Okey. Okey, contoh Rina ada 200. So Rina bagi dengan 5 berapa? 25 kan? Berapa? 40. 200 bagi 5. 40. Bagi 6 200 bagi 6 berapa Kamal? 200 bagi 5 40 40 tadi tu. 18 18. Okey. Rina buat Rina punya margin call Rina buat 5 kali je. Ini untuk uptrend tau. Kalau downtrend jangan You all boleh buat kat sini 0.5 1. 0.5 1. 0.5 1. Ini untuk yang kita kalau nak buat teknik apa tu? Scalping, Okey. Okey. 1. So kalau dia jatuh 0.5 dia akan beli 1. 0.5 beli 1. 0.5 beli 1. Macam tu. Okey, clear tak? Tapi you all kena tahu mana nak masuk. Jangan you all masuk dalam keadaan you all tak tahu nak masuk bila. Macam mana kita nak tahu bila kita nak masuk? Kita boleh tengok dekat MACD. MACD tu contoh macam ni Bila dalam keadaan macam ni, Nina contoh yang sikit. Okey, macam ni Bila dia keadaan macam ni, dia kena masuk dalam keadaan macam ni. Nina tak berapa pandai sangat buat ni. Sekejap. Okey, dia kena masuk dalam keadaan macam ni Nampak tak? Kuning ni mesti bersilang ke atas. Maksudnya bila line kuning tu berada di atas, dia dah menuju ke kenaikan. Kenaikan. Bila dia dah menuju kenaikan, maksudnya dia dah naik lah. Lagi satu, you all boleh tengok dekat dia punya candle Ini bullish candle. Bila merah tu 2,
hijau ni dah melebihi daripada merah. Maksudnya dia akan berlaku kenaikan. Okey. Clear tak? Bullish candle dengan bearish candle. Warna merah tu bearish tau. Yang warna hijau tu bullish. Bullish candle. Bullish engulfing dengan bearish engulfing orang panggil. Okey, seandainya kita nak tengok RSI. Ini dah macam masuk teknik sikit. Boleh ke? Okey, tengok RSI pula sikit Nak tunjuk RSI pula. Indikator lah. Sorry. Okey, jap. Indikator. Okey, kalau kita nak pakai RSI. Okey. Macam mana sekalipun kita kena beli dalam keadaan line tu kena berada di lantai. Di lantai ini untuk tennis scalping tau. Kalau tennis cycle no problem. Masuk dalam mana-mana dalam keadaan dan dalam puncak tu kalau boleh jangan puncak jangan belilah sebab apa tahu? Sebab kita tunggu kat bawah sebab kita nak kurangkan margin call tu. Margin call tu kita nak kurangkan. Kalau kita berada di pucuk, kita beli margin call kita kena standby banyak. So kita kena modal besar nak masuk tu. So sekarang ni kalau boleh you all nak beli waktu macam mana? Macam ni. Ini nak tunjuk RSI tu mesti berada di lantai Macam ni. Nampak? Macam ni Macam ni tak boleh ni tak boleh. Ini maksudnya dia dah naik dan dia pasti akan turun. Merah bila dah berlaku hijau mesti akan berlaku merah. Bila berlaku merah mesti akan berlaku hijau. Okey Okey okey. Ada soalan tak? Rina. Maaf, Kak Noh masuk sikit Tadi boleh, kamu boleh. buat setting dekat margin call drop tu 0.5 kan? Okey, setahu Kak Noh 0.5 bila kita save dia tak boleh. The buy in callback cannot be higher or equal to the betul Kak Noh. drop. Betul. Kita kena tukar bawah tu. 0.02. Yang mana Betul, Kak bawah Noh. mana? Kena Yang bawah daripada harga subposition tu. contoh macam ni kan. Sini. Sekejap Ina share balik Betul Kak cuba Noh. Ina share balik. tak tukar tadi. Okey. Kalau sebab kita dia nak buat tak scalping tu, boleh. kita kena tukar. Betul. Ina lupa nak tunjuk yang tu. Okey, sekejap contoh macam ni Kita kena tukar ni. Nanti Buy in penat callback orang ni. lain nanti budak-budak baru pening dia. Okey. Ini tu teknik scalping. Untuk yang baru, jangan cuba-cuba kalau tak ada ilmu. Sebab kalau you all tak Betul. salah masuk, you all mungkin akan floater sikit. Betul. Kalau you all dah biasa dengan ROIQ, dah buat 3-4 bulan, you rasa macam you all boleh hit, you all boleh gunakan teknik ni. Ini untuk orang yang dah biasa. Kalau you all tak biasa, you all pakailah setting standard tu. Paling-paling pun you all tambah layer je. Andainya market duk tambah je layer. Tapi tambah layer jangan tambah layer tanpa USDT. USDT you all kena standby tepi jugalah. Kalau you rasa you tak nak menghadap floating tu, you all kena tambah USDT jugalah. Pokok pangkal USDT you all kena ada. Kalau you all nak tambah layer. Kalau tak you all biar je lah, tunggu. You all carilah orang baru. Market tengah jatuh, carilah orang. Tapi kan Rina, apa yang Kak Noh faham lah setiap kali, even though kalau kita letak 0.05, bila kita save, dia akan kata the buy in callback cannot be higher or equal to call margin drop. Sebab dia tak boleh dengan margin drop ni. Ni yang margin drop ni dekat sini ni. Dia tak boleh rendah ataupun equal. Kak Noh, Rina tukar tu Kak Noh. Rina tak buat 0.05. Rina tak buat Rina tak buat 0 ni. 0. Dia tak boleh sama Kak Noh. Contoh Rina beli ni Contoh Rina beli Tak, dia tak boleh higher daripada call margin drop. Okey, dia tak boleh higher. Dia tak boleh. Kalau margin call drop ni kita letak 0.5, memang dia tak boleh setting. Memang dia akan reject. Kalau tak percaya, yang lain-lain boleh cuba. Kak Noh, boleh. Ni dia Rina dah beli dah ni Kak Noh. Rina dah beli dah ni. Dah beli dah. Dah beli dah. Dah jalan. Rina biasa buat Kak setting Noh tak boleh ni. Kak Noh memang tak boleh sebab Kak Noh dah cuba banyak kali. Kak Noh tengok setting Rina. 0.05. Kak Noh tengok setting Rina, Kak Noh tengok, Kak Noh tiru, Kak Noh buat. Rina dah buat sekarang ni. Okey? Boleh? Sekarang Rina tengah buat. Tak apa, tapi memang setahu Kak Noh lah. Kalau tak Kak Noh screenshot, nanti Kak Noh buat semula. Kak Noh tengok Rina, okay, sekarang Kak Noh screenshot, Rina buka Rina punya setting ni. Kak Noh screenshot juga.
Nanti Kak Noh Ya. buat. Sebab Rina dah buat ni. Dia dah beli dah ni. Dah jalan. Nampak? Dia tu 29%. Rina biasa buat ni Kak Noh. Buka balik Kak Noh. Buka balik Kak Noh nak ambil. Kak Noh screenshot dulu. Okey, kejap Tak, screenshot nanti Kak Noh try. Kak Noh buka dekat desktop. Okey. Setting tadi buka dekat margin configuration tu. Okey. Kak Noh nanti boleh buat. Sebab Rina dah buat ni. Dia dah beli dah. Okey. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada, itu je kot. Itu je Okey. Itu sajalah Abang Kamal untuk sharing hari ini. Terima kasih Abang Kamal. Terima kasih semua. Sekejap, macam ni dia nak stop. Sekejap tiba-tiba dah jadi bela pula nak masuk balik. Sekejap Okey dah. Okay, thank you. Welcome. Suara tak ada. Bang, mic tak on tu bang. Oh, sorry. Oh, terima kasih Zam. Ini Pak Din lah punya pasal ni, makan pula kat sini, kan? Alright. So host yang seterusnya dia dah bagi tahu saya, bang, saya tak pandai nak cerita pasal setting bang. Boleh tak saya kongsikan saya guna copy trade? Boleh. Okey, tak ada masalah. Yang penting ilmu sebab ramai kawan-kawan kita masuk dalam ni dia orang nak ilmu. Ada yang boleh guna cara Pak Din, ada yang boleh guna cara Kak Noh, ada yang boleh guna cara Rina, dan hari ni yang keempat ni, ini cara semua orang satu dunia boleh guna. Okey? Anda tak perlu nak hebat untuk setting, anda tak perlu nak mengalami apa-apa merusingkan kepala untuk floating. Anda cuma gunakan satu sistem di dalam Royal Q yang kita panggil copy trade. Okey? So saya tak nak buang masa sebab masa kita pun dah banyak dah ambil banyak Kita ada 2 lagi host dan saya tak nak buang masa sebab beliau ni pun sama juga. Tengok mikrofon pun tahu kalau saya bagi mic dia tak nak pulangkan terus pada saya. Okey. Tapi malam ni dia akan kongsikan cara sebab beliau ni mengalami floating satu coin selama 3 bulan. Dia kalau cerita mesti nak cerita pasal floating. Jadi malam ni dia tak perlu nak cerita pasal floating. Dia terus kongsikan dengan kita macam mana nak gunakan copy trade. Itu dia katanya. Nak bercakap isyak okok lagi. Okay. Alright. So saya tak nak buang masa. Yes. Your turn. Buang okok saja. Lepas ni kita isyak okok banyak-banyak. Okay, so tanpa membuang masa saya nak menjemput V3 V3 daripada Kota Kinabalu Sabah. Okey. Beliau ni awal sangat bulan puasa juga sama dengan saya juga mengalami kemurungan yang sangat dahsyat disebabkan coin floating selama 3 bulan, tapi beliau ni tabah dia kawal emosi dia, tak jual-jual sampailah coin tu betul-betul meletup balik lepas 3 bulan. So malam ni beliau akan kongsikan tentang copy trade. So dengan segala hormatnya, dengan bangganya, kita menjemput V3 daripada Kota Kinabalu Sabah, Tuan Azri Rizwan kita. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, macam Tuan Kamal cakap tadi, kalau nak kata pasal trading ke apa ke, memang saya ni orang kata bukan orang trading. Okey, nak baca candle ke apa semua bukan kerja saya sebelum ni. Tapi hari ni banyak juga kawan-kawan saya bila saya sharing tentang robot ni, dia kata kalau main trade ni aku tak pandai lah. Macam saya juga mula-mula dulu, macam Tuan Kamal cakap, saya dah floating ada satu coin sampai 3 bulan lebih dan saya tak jual. Saya tak close, saya just biarkan saja 3 bulan tu floating. Yang floating tu bukan sikit-sikit. Dan alhamdulillah pada bulan 8 baru-baru ni dah close account tu. Dan sekarang ni pun dah modal tu dapat balik, keuntungan pun dah ada balik. So apa yang saya lakukan, saya ambil tindakan selamat. Okay? Sebab modal saya dekat Binance tu tak besar sangat, jadi saya ambil tindakan yang selamat. Cara saya adalah copy trade. Supaya saya tak ada lah orang kata nak peningkan kepala lagi, nak fikirkan nak pilih coin ke, nak fikir setting ke apa. Sebab
pertama, saya akui saya sendiri, saya dah pergi kelas untuk belajar setting tu pun dah 2 kali. Tak masuk kepala saya. Memang tak masuk. Apa pun cakap orang dah bertulis apa semua tu tak masuk. Mungkin bukan ini bidang saya. Tapi kelebihan Royal Q ni, walaupun kita tak boleh ataupun tak pandai sekalipun tentang trading, tak pandai nak pilih coin apa semua, just copy trade. Sangat mudah dekat Royal Q. Tak semestinya anda seorang trader yang hebat, tak semestinya anda orang yang tahu tentang kripto. Dekat sini membuka peluang dan ruang kepada mereka sesiapa sahaja dekat luar sana yang nak menjana pendapatan melalui trading. Dengan hanya copy trade. Okay. So hari ni saya nak share dengan anda macam mana cara nak pilih copy trade. Okay. Simple sangat. Sangat mudah untuk pilih copy trade. Yang pertama semestinya kita perlu buka Royal Q lah. Okay, kita perlu buka Royal Q. Okay. Apa yang perlu kita buat? Kita pergi dekat button yang tengah-tengah ni. Circle. Dekat sini ada banyak sangat trader-trader yang boleh anda pilih. Anda boleh pilih mana satu trader yang anda suka. Okay. Dekat sini saya ada boss trader pun saya ada join juga. Okay. Saya join, saya nak tengok dia punya trading. Tapi coin yang saya setting, ada 2 coin ni adalah saya setting melalui QQ. Mana pula dia punya QQ? QQ Circle. Okey, cara dia senang saja. Anda klik QQ ni, contohlah QQ Circle ataupun saya ambil yang lain lah. Okey, ambil yang paling atas. Marvel Moon, okey jugalah. Sebab kat sini kat Circle ni anda boleh pilih dari segi dia punya ranking. Okey, anda boleh tengok dia punya ranking. Okey, dia punya profit list, siapa yang paling tinggi, and then hot list dia, siapa yang paling hot. Kalau tengok kat sini, Q Circle lah paling hot. Dengan pengikut dia ada 72,612 orang yang follow dia punya trade. Okay. So macam Crypto Bull ada 43,705 orang yang copy trade dia. Dan Auto Sultan ni ada 38,031 orang. Okay. So untuk kita pilih kita punya trader untuk kita pilih ni, kita just contoh kita ambil saya Auto Sultan. Auto Sultan pun saya join. Real Sultan. Okay. Real Sultan. Okay. Di sini, apa yang kita boleh tengok, kita just klik apply to join. Okay. Untuk apply to join ni free saja. Dekat sini anda boleh tengok, setiap trader mesti akan ada dia punya settingan ataupun berapa cara kita nak masuk, berapa jumlah amount kita perlu ada dekat Binance ataupun Huobi untuk kita follow dia punya copy trade. Okay. Contoh kalau kita tengok yang ini, Real Sultan, dia ada jadual dia sendiri. And then nak follow dia, sangat-sangat mudah, simple sangat. Klik button yang ini, okay. Macam yang ni, kalau Binance saya tak boleh nak follow lah sebab saya dah follow dengan QQ Circle dan Huobi saya boleh follow. Tapi dekat Huobi saya tak ada simpan, saya simpan dekat Binance saja. Cuma saya dah buat API bind tadi sebab saya ada bantu kawan untuk buat API bind di Huobi. Dan saya terus API. So, dekat sini kita klik ni, yang button yang biru ni, okey. Kita klik button ni. First buy in amount ni kita letak. Okey, contoh kita nak letak 15. Berapa modal yang kita ada? Okey. Berapa modal ada? Biasanya ada strategi yang dia orang letak. Kalau kata kita nak ambil satu pair saja follow dia, kita boleh klik satu pair. Okey. And then profit sharing bermakna dia akan ambil profit daripada keuntungan kita 1.5%. Okay. And then anda boleh juga nak open dia punya opening double ni. And then tekan je yang button biru. Dah, anda follow. Dan coin dipilih secara auto. Tak perlu anda nak tengok chart ke, tak perlu anda nak tengok graph ke apa semua, just follow sahaja. Dan apa yang saya dapat hari ni, okay, untuk copy trade, dekat 9 hari juga sebab market tengah down baru ni dan capital saya tak cukup. Nak follow copy trade ni pun capital kena cukup. Okay. Jangan orang kata ambil mudah untuk trading ni. Jangan kata dengan modal $10, $50 boleh. Boleh kalau anda follow macam Rina tadi, settingan dia. Buat scalping. Okay. Cara-cara macam mana dia buat tu boleh guna. $50, $10. Untuk copy trade paling minimum $150 untuk satu pair. Okay. So, itu yang
yang saya buat supaya saya tak pening. Sebab saya kalau fikir-fikir pasal trading ni memang bukan orang kata bukan macam mana nak cakap bukan apa tu? Bukan bidang saya lah, senang nak cakap. Sebab nak kena study chart, nak kena study tu. Tapi sebenarnya kalau anda cukup modal di Royal Q, anda ada contoh kalau macam Kak Nur kata ada 30,000, 10,000 ataupun 1,000 pun sekalipun, anda just klik setting saja dekat Royal Q, plug in, anda follow saja. Dan pemilihan coin anda boleh pilih mana-mana saja. Sebab coin yang dah ada dalam Royal Q, yang dah dipilih oleh Royal Q adalah antara coin-coin yang aktif. Okey? Cara macam mana cara apa semua mungkin next lepas ni kita akan share lagi cara settingan macam Tuan Ahrigo tadi dengan cara bersantai dia, dengan cara VVIP dia tadi bercerita tentang macam mana nak setting, macam Kak Nur tadi settingan dia, and then macam Puan Rina punya settingan. Kita banyak pilihan. Dan kalau kata kita tak nak guna apa juga settingan, kita tak nak pening kepala sebab kita dah sewa robot. Follow circle. Copy trade. Sebab setiap copy trade dia ambil profit sharing dia. Ada yang ambil 1.5, ada yang ambil 2%, ada yang ambil 0.1%. Macam saya dekat QQ, dia ambil 0.1%. That's why dia nak floating 9 hari pun, biar floating sebab sebelum ni saya dah floating 3 bulan kot. So, bagi saya floating tu bukan masalah. Okay, bagi saya floating tu bukan masalah. Sebab kita kena ingat market yang ada dekat luar sana, crypto yang ada dekat luar sana, Bitcoin yang ada dekat luar sana, bukan kita punya, kita nak pegang, kita nak tentukan harga dia turun naik. Dan kena ingat, berlakunya turun naik market dekat sana bukan salah Royal Q. Ada orang sampai menyalahkan Royal Q. Apa ni tak profit ni? Macam mana setting ni Royal Q? Kita kena ingat satu perkara. Robot AI yang disediakan oleh robot Royal Q ni adalah robot yang bekerja atas arahan kita. Macam mana cara kita setting, macam mana cara kita buat, dia akan bekerja mengikut arahan kita. Bermakna kita adalah nahoda untuk dia. Kita yang pegang remote dia. Dan dia akan hanya kerja dia hanya ambil profit, keuntungan. Kalau cara kita setting tu adalah untuk ambil keuntungan, dia pasti akan ambil keuntungan. Dan dia takkan buat kerugian pada kita kecuali kita yang buat rugi di kita sendiri dengan cara sell secara manual. Faham tak kat situ? Bermakna hari ni robot yang ada ni, Royal Q ni hanya disetting untuk mendapatkan keuntungan untuk kita. Dia takkan membuatkan kita rugi. Yang membuatkan kita rugi adalah diri kita sendiri. Kita macam mana nak cara kita nak kontrol emosi saya. Saya 3 bulan saya floating. Kalau saya cut loss, kalau saya sell secara manual, bermakna saya rugi. Adakah itu kerja robot? No, kerja saya sendiri. Jadi kat sini tak ada istilah kata, oh aku dah rugi ni, ini semua salah Royal Q. Royal Q tak boleh pakai lah gini. No. Banyak saya jumpa komen-komen dekat Facebook beritahu lah gini lah Royal Q tak boleh buat. Yang tak boleh setting adalah kita. Sebab hari ni kita kena faham, robot ini bekerja atas arahan kita. Kalau salah kita bagi arahan, salahlah diri kita sendiri dulu. Jangan salahkan robot. Sebab robot tu dah disetting untuk ambil keuntungan kepada kita. Dia takkan setting robot tu untuk buat rugi sebab dia adalah broker macam Kak Nur cakap. Broker dia hanya nak untung. Dan broker kita ni adalah robot yang dah disetting untuk untung. Kalau broker kita manusia, contoh broker tu macam saya, dah 6 trade. Okay? So, tu sahaja saya nak beritahu dekat tuan-puan. Perkara yang pertama dalam trading, pastikan modal kita cukup. Okay? Yang kedua, emosi kita kena kuat. Tak kira macam mana besar floating sekalipun, jangan kelang kabut. Ingat satu je, barang yang naik pasti akan turun. Barang yang turun pasti akan naik. Itu dalam market. Jangan fikir benda lain. Abang Jujut tu fikir benda lain tu. Itu ikut usia. Bergantung kepada market, bukan bergantung kepada usia. Kalau bergantung pada usia itu benda lain. Okey? Hari ni saya tak tahu kenapa malam ni kita punya Zoom terlalu harmoni dengan permulaan Tuan Ahrigo yang santai VVIP. Jadi hari ni pun saya terasa macam nak buat VVIP juga. Tapi saya dapat. Kamal gelak dia Bang Kamal. Okey, so rasanya kita kesuntukan masa, kita dah ambil banyak masa. Terima kasih kepada
kepada King Money kita yang dah berambut panjang, okey, disebabkan PKP, disebabkan macam-macam lah. Okey, so kita ada 2 lagi tapi satu dah terkeluar sebab lain tidak mengizinkan. Kita ada perkongsian yang ada 2 terakhir tapi kalau saya tak panggil tak boleh. Sebab apa? Sebab beliau memegang bukan memegang jawatan, memegang beberapa akaun VVIP ya. Okey, beliau memegang beberapa akaun VVIP dan saya lihat keberangsangan beliau menjaga akaun VVIP ini nampaknya berhasil mendapat profit setiap hari tanpa gagal. Setiap hari tanpa gagal mendapat $100 setiap hari. Jadi mungkin dia nak kongsikan dari segi pertuturan sajalah kan. Okey, kita berbangga dengan beliau, dengan jawatan yang beliau ada, dengan syarikat yang beliau ada, dengan boy dua penjaga lori-lori di TM. Okay. 2 penjaga tu nama saya lupa. Okey. So beliau akan kongsikan tips. Mungkin dia tak share screen, dia akan kongsikan tips bagaimana beliau menjaga beberapa akaun VVIP yang meletak modal di Binance mencecah hingga $180,000 US. Okey, so dengan bangga saya menjemput dengan tidak segan silunya menjemput Tuan Ahmad Nizam Osman. Dipersilakan. Baik. Okey, terima kasih Abang Kamal. Saya hanya gulung je lah apa-apa setting-setting yang tuan-tuan dah tengok tadi. Sebab apa? Saya punya setting, kalau cerita setting, saya langkah sikit. Saya punya setting sama macam Rina tadi. Apa sebabnya nanti saya cerita. Jadi bila saya join Royal Q ni pada bulan 4 itu lagi, saya tak tahu apa. So orang kata pengalaman tu mendewasakan kita lah. Memang betul lah, experience count ya. Any field you involve, experience count. You tak boleh nafi benda tu. Jadi macam mana kita pilih setting kita? So daripada pengalaman dan juga ilmu yang saya timba dalam kelas ni selama beberapa bulan ni, saya on and off, saya balik kerja memang malam lah. Kalau awal tu selalunya saya akan join sebab setiap kelas akan dapat 1-2 benda baru yang bermanfaat kepada kita lah. Itu kita kena yakin lah. Maknanya kalau kita dah 5-6 kali attend tu, kita attend lagi, insyaAllah ada 1-2 input baru daripada Tuan Kamal ke, daripada sesiapa saja. Siapa-siapa saja boleh jadi guru dalam ni atas pengalaman dan apa yang dia dapat lah. Jadi macam mana kita nak pilih setting. Setting ni ada berbagai-bagai. Dan saya rasa tidak ada yang salah, tidak ada yang terbaik betul pun. Sebab dia bergantung pertama-tamanya market. Itu satu. Sama ada tengah uptrend ke, tengah downtrend ke, ataupun market bleed. Okay? Market bleed, kita dah experience price drop more than 15%. Benda ni dah berlaku. Jadi, bila kita buat risk calculation, once happen dia boleh jadi twice. Okay? Jadi saya sentiasa main berhati-hati, especially bila saya jaga duit orang. Ni penting tuan-tuan. Duit kita nak hilang tak apa, duit orang hilang pasal kita ataupun ada kerugian, kita tak sedap lah. Saya tak boleh nak tenang lah macam tu. Jadi setting yang saya pilih ialah saya pakai 15 layer macam Rina tadi. Tapi saya elaborate sikit. Kenapa kita buat 15 layer ni? Pertamanya, tuan-tuan bila masuk, tuan-tuan kena pilih. Royal Q ialah apps yang trade tuan-tuan punya capital. Kita suruh Royal Q ni buat kerja untuk kita lepas kita bayar. Kita ada hak selama setahun untuk dia operatekan kita punya saham-saham kita di Binance ataupun di Huobi. So, tuan-tuan nak master yang mana dulu? Tuan-tuan nak master, you nak jadi expert trader ke? Ataupun you nak master apps tu sendiri? Saya apa-apa benda yang saya dapat, saya akan master dia punya application. You dapat satu benda, whatever it is. The main important thing is application dia. You dapat satu mesin ke, you dapat satu tools ke, you kena faham application dia. Apa aplikasi benda ni. Jadi,
Ada orang dia masuk kelas untuk belajar teknikal dan so on. Itu baguslah. Saya pun belajar juga sikit-sikit. Tapi saya punya detailing tu saya letak effort lebih kepada Royal Q tu sendirilah. Jadi kalau you faham macam mana apps ni bekerja, apa yang apps ni paparkan, macam mana you nak reflect balik dekat hobi tu, maknanya kalau apps ni tunjuk sekian-sekian, dekat hobi kat mana you nak cari. So benda-benda ni banyak ahli yang fail, existing member yang dah masuk 5-6 bulan pun tak faham lagi. Macam mana nak faham, you kena masuk kelas. Kalau tak faham juga, you kena tanya you punya leader. Once you dah faham, apa itu USDT balance, contohnya di mana ditunjukkan dekat kuantitatif tu, you pergi dekat hobi, you boleh pinpoint, okay, duit saya kat sini sekian. Kalau ada dispute, you boleh check dekat transaction and so on. You tak perlu sangat bagi saya lah. Kalau saya salah, maaf lah, tapi bagi saya, kalau you faham basic tu, dengan baik, you faham basic dengan bagus, apps Royal Q ni dah cukup. Jadi, part kita dekat hobi, hanya tinggal nak pilih coin saja. Itu je yang tinggal. Alright? Jadi, macam mana saya pilih coin? Cerita dia dengan cerita Puan Rina tadi tak berapa jauh. Kita buka coin, katalah kita ambil satu coin BTC lah. Alright? Dan you tak boleh apply teknik ni sebab 12 malam dia reset, high dengan low tu dia akan reset. Jadi, saya selalu pilih coin pagi, bangun tidur. Masa tu saya akan pilih coin-coin baru. You tengok highest value for that day, and then you tengok harga terendah. Maknanya dalam 12 jam, sekitar 12 jam macam tu. Apabila harga tertinggi tu, you bahagi dengan harga terendah, dia punya value lebih daripada 1.1 is good enough for you nak ambil. Itu penting. Kalau you tengok graf tu naik turun, tapi bila you bahagikan, katakan dia punya pergerakan tu kurang daripada 0.8 ke, you jangan ambil. Sebab apa? Coin tu akan sideways. Bila dia sideways, apa teknik pun tidak akan memberikan hasil. Itu penting. Jadi kalau you dah pilih kat situ dah betul, you dah faham. Pergerakan 1% tu akan membantu kita banyak kali. Sebab kita bukan hold, kita tidak perlukan coin yang kita beli RM1 dan kita nak dia jadi RM20. Tak. Kita perlu coin yang kita beli RM1, dia naik RM3, dia turun RM2, dia naik RM3.5, dia turun balik, asalkan dia aktif. Itulah tujuan dia kita pakai robot. Jadi tuan-tuan boleh, kalau boleh faham yang itu, insya-Allah dengan pengetahuan yang sedikit dalam technical analisa, you boleh dapat profit lah. Dan saya dah buktikan lah, saya memang ada profit, alhamdulillah. Saya guna teknik ni. Okey. Saya guna 15 layer ni bersebab tuan-tuan. Kalau tengok robot punya default setting, kalau tuan-tuan nak tengok untuk yang dah jadi ahli, you just click suggested strategy tu, dia akan back to default balik. Okey. Default setting ni bagi saya, pertama you kena ada capital yang besar. Okey. Untuk 5 call saja you perlukan sekitar, saya tak ingat tepat dia, tak silap saya $600 lebih kurang. Jadi agak banyak lah. Dan kita pun banyak buat rekrutmen, banyak orang yang masuk dengan $1,000 kan, apa semua kan. Jadi bila kita tak bagi dia tak buat copy trade, bila dia nak buat setting, kalau dia pakai default, pada masa market tidak menentu, agak risiko lah. Sebab tidak ada capital untuk menaikkan float dia tu. Float ni tuan-tuan, bukan masalah sebenarnya. Kalau you faham dan you cukup capital. Saya bagi contoh, kenapa 15 layer? 15 layer, dia kena pairing dengan sub-bin mode. Tak kisah sub-bin mode real time ataupun sub-bin mode saja. Beza dia hanya pada statement saja. Itu je beza dia. Tapi kita cut short macam ni. Kalau you ambil 15 layer, seolah-olah you beli satu coin, tapi you beli dua, sama macam dua coin. Sebab apa? Dia buat urus niaga antara call 1 ke call 4 tu satu. Okay? Call 5 hingga call 15, satu lot lagi. Jadi you ada kemungkinan dua urus niaga untuk mendapatkan profit. Macam tu. Biar dia turun sikit tak apa. Sebab apa? Kalau kita masuk $10 pun, dengan 15 layer setting, kita hanya perlu $280 saja. Tak banyak. Nampak tak? Tidak banyak. Dan saya memang set 15 sebab lagi satu sebab, ini mungkin ramai orang tak tahulah. Itu sebab kena godek-godek sikit apps tu. Kan? Apabila katalah tuan-tuan set 15 layer, harga turun. Call tu dah pergi maksimum, okey? Betul tak? Jadi bila pergi maksimum, you dah semak kan? Alamak, float lah, apalah, itulah, inilah. So benda ni balik kepada money management.
Sebenarnya apabila you ada 15 float tu, dia dah sampai 15 call. So basically you tak dapat duit dah. Okay. Kalau you ada capital, sebab tu saya suka spare. Orang-orang yang masuk bawah saya ni yang letak besar-besar ni, saya suruh dia main tinggalkan setengah. Ada tujuan Pertama untuk replenishment, kedua untuk 15 call ni. Bila you dah float maksimum santak habis, you sebenarnya boleh pause the trade, okay? You add another call, you tambah lagi 5 call. Kalau you tengok the profit trigger macam Kak Nur tunjuk tadi, you boleh tahu bila next trigger price, you boleh tahu. Jadi you tambah lagi 5, instead of tadi 15, you sudah jadi 20 call. Sistem akan beroperasi macam biasa. Jadi urus niaga, untung dan rugi daripada 15 call ke 20 call tu akan bagi you profit semula. Cuma keburukan 15 layer punya setting ni ialah kita engage dengan coin tu lama. Itu saja. Nampak tak? Kita ambil MDX, kalau kita main biasa-biasa mungkin 3 hari kita dah lepas. Tapi kalau 15 call, saya akan biar sampai 2 minggu pun tak apa. Dan Alhamdulillah profit ada. Yang ni kat tangan saya ni pun kalau saya tengok sekarang ni, RM675. Okey lah. Tapi value banyak float. Jadi kita main macam tu. Ada satu coin NFT terturun sampai 20. Saya ada lagi capital, jadi saya tambahkan lagi 10. Daripada saya beli coin baru yang saya tak pasti, lebih baik saya beli coin yang dah terbenam jauh dan dia tak turun lagi dah. Selepas kita tengok 2-3 hari, kita tambahkan dia punya layer. Pause, add on, start balik. As simple as that. Jadi point dia macam ni lah. You master the apps, insya-Allah you boleh dapat profit. Itu saja. Fahamkan apps tu betul-betul. Sebab apa? Fungsi apps ni tidaklah banyak mana. Button pun tak banyak mana. Kalau you godik-godik, you faham lebih kurang, you akan boleh dapat profit. Ni saya boleh cakap lah. Tanpa you faham technical analisa secara mendalam. Saya tak kata you tak perlu belajar, tidak. You perlu tengoklah high low sikit-sikit dekat button. Jadi tidak perlu detail. Sebab apa, kalau kita nak jadi master trader ni bukan senang lah. Tak semua boleh masuk betul bang. Kadang dah umur macam ni dia agak payah. Jadi oleh sebab kita pakai robot, kita pula faham antara tujuan kita pakai robot ialah nak buang sifat-sifat manusia, greed, tamak tu kita nak buang. Jadi kita main macam tu. Ada $10,000, kita main $5,000. Cukup. Okay. Jadi bila terbenam, pertama kita boleh replenish. Yang kedua kita boleh, kalau dia tengah downtrend, takkan you nak replenish, dia akan turun balik. Jadi modal you akan terseret. Kita tak nak macam tu. Jadi kalau you tak tamak, biar coin tu lama tak apa, tambah lagi 5-6 layer, dia akan berjalan balik, you akan dapat profit pada lot kedua tu. Sebab apa, kalau kita fikir macam ni lah, kalau you ada $5,000 pun, you letak dekat ASB, setahun you tak boleh usik duit tu. Dalam Royal Q ni terbenam pun paling lama, King Money tadi, Syahdu cerita dia pun baru 3 bulan. Kan? Banyak bulan lagi boleh dituai. Jadi itulah sifat-sifat macam tu kena buang, you kena cool, and then insya-Allah everything else will be better. Tak ada masalah. Itu sajalah saya rasa Tuan Kamal. Simple ni. Fahamkan apps, jangan tamak dan jangan cepat sentap. Yang lagi satu, 15 layer ni tidak akan bagi you hasil kalau you pula nyanyuk. Kita dah pesan banyak kali, orang minta apps ni kan, minta setting. Kena on Subbin mode real time. Sebab apa? Bila dah sampai layer kelima, tak boleh on dah. Kena tunggu the whole lot. Kalau terbenam 15 tu, you kena tunggu sampai habis baru you dapat profit. Berjanggut tu. Mungkin kesabaran you hilang ke masa tu, you kibar bendera putih ke, dan mungkin you dah maki-maki. Jadi Subbin mode tu kena on. Jangan nyanyuk, jangan pelupa. Ingatkan, saya banyak kali kalau orang minta, saya akan highlight tolong on. Nanti you marah saya pula. Benda macam itulah. Jadi itu je lah tips dia, jangan lupa on. Okey, pulang balik ke Abang Kamal kita. Terima kasih. Okey, tu dia Tuan Ahmad Nizam Osman. Wah, ini satu, dia walaupun dia tak share screen, tapi ada banyak tips-tips yang saya rasa hebat. Sebab beliau memegang beberapa akaun VVIP. Okey, jujur standby. Beliau memegang beberapa akaun VVIP yang saya tahu ada satu akaun tu letak dekat dalam Binance lebih kurang dalam $180,000. Bukan kaling-kaling. Okey, jadi kalau jaga akaun orang, kena hati-hati dibandingkan dengan kita yang macam ahli go modal 1,000 kecoh satu kampung kan. Okey, alright. Okey. So kita ada host kita yang terakhir
iaitu V3 kita ya. V3 merangkap on the way nak ke V4 dan V5 tak lama lagi. Movement pergerakan beliau sangat-sangat saya cemburui, okey, kerana beliau in hand setakat V4 V5 tu dalam bulan ni sebelum. Tapi saya doakan anda semua yang bergiat di dalam dunia affiliate, saya doakan kita sama-sama, kita fight sama-sama sebelum tahun 2022. Bermakna bulan 12 tu kita dah achieve dah V6. Okey. Tak ada lagi alasan, PKP, tak ada alasan PKPB, tak ada lagi tak ada dah. Okey, itu sebab kita buat Zoom meeting ni 4 bulan tanpa henti. Sekarang ni kita reduce seminggu 3 kali. Jangan lupa hari Isnin kita punya basic program boleh bawa ramai orang baru. Hari Rabu kita khusus kita ceritakan tentang affiliate saja. Macam mana anda nak dapat pendapatan minimum satu bulan 10,000, 20,000, 30,000. Okey. So hari Jumaat kita rutin balik, kita akan pergi buat setting robot. Okey, so terakhir, okey, dengan tidak membuang masa, suami kepada Puan Rina, beliau naik V3, Puan Rina naik V2, jangan nanti kan tengah kecoh-kecoh tiba-tiba Rina naik V4 dulu. Ini sebab semua boleh jadi semua boleh berlaku tak ada apa yang mustahil seperti Pak Sentoso Pak Sentoso override Tuan Nizam Shah okey, V6 yang pertama di dunia. Padahal Pak Sentoso di bawah Tuan Nizam. Jadi hari ni dah tak ada dah orang kata orang atas dia dapat. No, bukan. Anda salah sebab kita bukan buat company networking, kita bukan buat multi level, kita bukan buat skim yang ada package, kita bukannya ada ROI. Sabar Jud, sikit je. Okey. Alright, so saya tak nak buang masa anda. Okey, malam pun dah lewat. Okey, so yang terakhir untuk Jujut 5 minit saja. Saya tahu dia memang tak share setting, tapi dia akan share experience beliau. Okey, so dengan bangganya saya menjemput V3 Kajang Selangor Faizul Sofian dengan panggilan manja nombor plate Jujut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak nak cakap banyak, cuma saya nak bagi 3 tip yang saya amalkan pada diri saya sendiri. Okey, pasal setting semua dah cerita. So malam ni juga sebenarnya ramai orang-orang baru yang masuk dalam kita punya Zoom. Jadi saya tengok ramai yang dah keluar. Mungkin ramai yang pening dengan keadaan setting malam ni. Mungkin orang tak baca tajuk. Saya rasa hampir 10 ke 12 orang keluar. Tak faham tapi tak apa. Mungkin diorang tu baru, jadi diorang tak biasa dengan setting-setting ni. Dan kita akan suruh invite diorang ke Zoom yang akan datang lah. Okay. So, tip untuk mendapatkan tim yang berkualiti, apa yang saya buat? Yang pertama iaitu perlu berilmu. Berilmu maksudnya untuk mendapatkan network yang baik, anda perlu menunjukkan anda seorang yang berilmu, iaitu yakin pada diri sendiri. Okay. Anda perlu menunjukkan perlu study produk Royal Q ni. Sekurang-kurangnya 5 ke 30 minit sehari berkenaan dengan industri kita ni. Okey, ilmu ini kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita. Maksudnya study Royal Q ni sebaik-baiknya sebelum kita bercerita kepada orang ramai. Okey, apa fungsi Royal Q? Itu yang pertama. Okey, yang kedua, malam ni saya pun nak jadi macam Pak Din. Perlu menambahkan jaringan. Okey, cari peluang untuk berkenalan dengan ramai orang. Tak kisahlah di majlis gathering ke, atau kawan-kawan yang dekat ke, kampung ke. Okey, saya cerita saya punya pengalaman. Di kampung saya sendiri, iaitu Prima Saujana. Ini saya tak cakap riak, saya bagi, bukan riak maksudnya, di Prima Saujana ni saja, di kawasan kampung Kajang ni saja, dengan izin Allah, dengan apa yang saya lakukan, di sini saja dah lahir 10 V2 di kampung ni sahaja tanpa perlu mencari market luar. Okey, kalau kita cuba bayangkan, di contohlah katalah Abang Nizam kita, hebat Abang Nizam, katalah kita di Gombak, kita tak perlu keluar. Ini cerita pasal network Abang Nizam, cerita pasal network, bukan cerita pasal trade. Kita hanya perlu gathering, campur orang surau, campur orang-orang kampung, campur orang-orang tua minum. Saya ada network umur 76 tahun yang terbaru, dan hari-hari
Dia tak masuk, selalu dia masuk. Tadi dia masuk, lepas tu dia mungkin bila cerita pasal setting dia pening dia belah. Okey. 76 tahun, 5 hari masuk dia dah ada RM500 Malaysia. Sebelum ni kerja dia hari-hari duduk kat restoran Ahmad dekat rumah saya tu minum teh je. Sekarang pagi dia ada, petang dia ada, malam pun dia ada. Dan dia bawa geng-geng yang sebaya dengan umurnya. Jadi kita perlu respect. Dia tak ada malam ni. Kalau tidak saya nak bagi kredit kat dia. Kan? Dia bawa geng-geng. Tapi jangan ingat, diorang ni semua bukannya golongan orang-orang tua yang tak terpelajar. Bekas pensyarah, bekas pegawai bank dan macam-macam. Jadi bila kita cerita pasal robot ni, diorang tertarik. Kan? Bila diorang tertarik, diorang akan bawa. Jadi itulah kita perlu campur dengan kalau penduduk kampung tu kita campur sebelum kita keluar. Apabila kita keluar pun bagus, bukan tak bagus. Saya tak cakap benda tu tak bagus. Cuma kalau kampung ni kita boleh berjumpa hari-hari dan kita boleh polish diorang hari-hari. InsyaAllah di kampung ni juga dalam masa terdekat ni akan lahir 3 Fitri. Ini sebenarnya pengalaman. Tak payah keluar. Di sini saja. Dia bagus robot Royal Q ni. Tapi ada juga network saya di luar. Tapi network di luar tu biasalah bila kita ada network contohnya di Johor, di Sabah, di Sarawak, kita tak dapat bimbing dia orang kata dengan hari-hari punya. Dia apa-apa pun network kita ni perlu bimbingan sebab dia adalah bayi yang baru lahir di muka bumi ni. Jadi dia perlu ada orang kata guide. Kalau jauh ni macam Zoom meeting ni alhamdulillah Abang Kamal buat hari-hari, tapi yang masuk ni bukannya faham. Kadang-kadang sampai 3 bulan masuk pun tak faham-faham. Bukan pasal Roy Q pasal trade. Pening kepala dia orang. Jadi dengan adanya kawan-kawan punya setting ni, mana leader-leader punya setting macam Abang Nizam, Abang Salihuddin Amir Husin, Akak Rina, Akak Noh, kita ambil, kita bagi, biar kawan itu berjalan. Jadi biar diorang hari-hari profit. Modal diorang tak besar, $100, $150, tapi kalau diorang dapat $2-3 pun diorang dah happy. Okey? Jadi fikirkan kualiti hubungan anda yang boleh kita jalinkan dan bukan sekadar kuantiti, kualiti ya. Okey, yang ketiga, perlu punyai perasaan tolong menolong. Ini penting guys, tolong menolong. Utamakan network anda dan bukan agenda anda terlebih dahulu. Utamakan network dulu. Lebih banyak bertanya dan mendengar daripada anda je bercerita. Dengar. Lepas tu jangan kita je bercerita, bagi diorang peluang. Apa masalah diorang, kita dengar. So kita bantu. Kena ada sifat tolong menolong walaupun dia bukan daripada network kita. Ingat tu. Bukan daripada network kita, tapi kita tolong. InsyaAllah apabila kita tolong, rezeki akan sampai, kiri, kanan, depan, belakang, tulat, semua akan sampai. Percaya pada Allah. Bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Saya selalu pesan benda ni. Jadi jangan kerana kita bukan network kita, kita tak tolong. Kita bantu. Okey, kita jaga mereka, tak rugi. InsyaAllah rezeki kita akan bertambah. Okey, sebolehnya bantu network anda dan jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka sebab kalau kita tinggalkan mereka, mereka akan terkapai-kapai dalam keadaan kelemasan di dalam lautan yang penuh pancaroba. Betul tak? Kita masih nak duit dia masa awal-awal tu, kita pergi. Lepas tu tinggal. Habis. Tak, ini saya cakap untuk diri saya. Saya tak masukkan pada sesiapa. Okey, saya masukkan untuk diri saya. Jadi kita jaga dia. Kadang-kadang ialah masa dulu kita masuk, kita tak ada ilmu. Zoom meeting pun tak ada. Jadi semuanya kita bedal saja. Jadi kita dah merasai pengalaman tu. Jadi kita jangan bagi network kita merasainya. Okey? Bantu mereka supaya duplikasi menjadi seperti diri kita. Bantu mereka supaya jadi macam diri kita. Ada yang suka trade, ada yang suka network. Jadi anda tidak akan rugi apa-apa, malahan dengan mengutamakan agenda network anda pastinya memberi kesan hubungan jangka masa panjang untuk anda. Jadi untuk memudahkan anda melakukan network, okey, ingat 3 perkara. Tambah jaringan, tolong menolong, result dia kita akan mendapat network yang berkualiti. Jangan ramai, jangan kuantiti, biar sikit tapi kualiti. InsyaAllah ranking kita akan naik sikit demi sikit demi sikit. Kalau kita ada network yang ramai tapi tak ada berkualiti, ending dia network tu salahkan kita. Kak Noh setuju? Setuju kan Noh? Alhamdulillah. Betul tak? Ini saya cakap untuk diri saya. Kita ada network banyak ni tapi tak berkualiti. Biar kita ada network sikit, 200-300 orang tapi berkualiti dan dia orang boleh mengembangkan dengan dengan ilmu. Maksudnya tak ada datang tu kosong dengan ilmu. Jadi insya-Allah ini saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Okey, saya harap semua kawan-kawan di dalam ni dapat kalau yang baik adalah datang daripada Allah, yang tidak baik itu adalah daripada saya, dan itulah tip-tip dia. Perlu berilmu, maksudnya kita kenal apa produk yang kita buat,
Yang kedua, perlu menambahkan jaringan. Jangan malu untuk bercakap. Bercakap saja. Kita dilahirkan memang boleh bercakap. Okey, cakap saja. Kita kenalkan aja produk Royal Q. Nak tak nak bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang penting kita dah kenalkan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sekali yang saya amalkan, perlu punyai perasaan tolong menolong. Mesti. Pada kawan-kawan saya merayu, kalau ada sifat ni insya-Allah kita akan berjaya. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya menutup perbicaraan saya malam ini. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Faizul Sofian, begitu lemah lembut, berbudi pekerti, sopan santun malam ni bersopan santun, berbudi pekerti dengan memakai spek isteri beliau. Okey, alright. Itulah dia pancaroba kita. Abang Kamal, itu spek dia lah. Dia dah rabun. Okey. Jarang dia pakai spek ni kan. Okey. So Rina, kita ada modal yang tadi berapa Rina? Modal tadi. Yang mana satu? Yang tadi Rina tunjuk tu. Kalau yang one tu one 15 tu. layer. Bukan, kalau bukan, modal bukan. 15 layer 280 kak. Tak, 5 USD. layer. Okey, contoh akak ada 200. Akak bagi 6. Oh, yang tadi dia 200 bahagi 6. Akak bagi 6. Okey. Lepas tu akak bagi 5 kepanggilan. Okey, faham. Okey Alright. Thank you Rina. Jazakallah khairan. Alright. Terima kasih kepada host jemputan malam ni. Yang pertama iaitu Tuan Salihuddin, okey, kedua Kak Noh, ketiga Rina tadi dan keempat Tuan Ahmad Nizam, dan penutup pada Tuan Faizul Sofian yang dah beli number plate. Anda bayangkan kereta belum beli tapi dah beli nombor plate. Saya dengar kabarkan dia dah beli nombor plate nama beliau nama panggilan manja dia Jujut. Nombor plate dia JUT. Tinggal lagi 8 bulan. Dia ada tinggal lagi 8 bulan untuk dia guna plate number tu. Dia pun dari Kiriki dah Mercedes apa tak tahu apa Mercedes dah, saya tak faham lah saya kan. Okey. 43 mata memandang, 43 telinga mendengar ni, dia tak bergerak, dia tak berganjak daripada tadi, walaupun ada 12 orang keluar tadi. Okey, kita halalkan. Jadi 43 ni saya nak saran kepada anda. Okey, walaupun kita dah tak buat setiap hari, tapi setiap hari Isnin, dengar jadual kita bermula daripada hari Isnin itu untuk basic program. Itulah hari Isnin lah peluang untuk anda bawa rakan-rakan anda yang baru nak tahu tentang kripto, yang baru nak tahu tentang Royal Q. Hari Isnin adalah hari tumpuan. Okey, hari tumpuan. Hari Selasa anda boleh bawa kerahkan tenaga, kerahkan keringat, bawa rakan-rakan yang dah bayar $120. Okey, bawa masuk dalam Zoom meeting ni, kita ajar mereka macam mana nak dapat modal $1,000, $2,000 untuk trading. Okey, mereka cuma ada $120 je. Tapi untuk trading macam mana? Okey, mereka pun nak trading dalam modal yang besar. Tapi bagaimana akan dikupas pada hari Rabu. Okey, tu dia. 3 hari ni sangat penting. Okey, anda buat apa saja setiap minggu, tapi anda jangan lupa Isnin, Rabu, Jumaat. Hari lain anda boleh buat apa-apa agenda di luar sana. Okey, sama ada outstation, sama ada untuk sponsoring ataupun untuk berjumpa dengan komuniti. 3 hari anda luangkan masa. Rina, Sofian, Faizul Sofian, Ahli Go, Kak Noh, okey, teman-teman kita daripada Kalimantan Barat. Okey, Pak Rian, Rusmandi, okey, Ryan ni jahat ni, Ryan Johor Bahru ni jahat. Dia hari ni dia masuk juga Zoom meeting. Terima kasih punya video daripada video yang pertama di Johor Bahru. Okey, 43 mata memandang, 43 telinga mendengar. Anda ingat 3 hari ni untuk anda sebelum tahun 2022 at least something. Okay, perubahan pada kehidupan anda, at least something perubahan pada pendapatan anda. Okey, anda membuat keputusan yang tepat, anda membuat keputusan yang betul, anda berada di landasan yang betul. Okey, jadi anda ingat 3 hari yang penting. Okey,
Hari-hari lain tu anda boleh buat apa-apa aktiviti. Tapi 3 hari yang penting ni anda, Rina dah bergantuk dah. Anda bawa seramai yang mungkin, seramai yang mungkin. Isnin, Rabu, Jumaat. Isnin, Rabu, Jumaat. Okay, so saya rasa cukup setakat ini perkongsian daripada rakan-rakan kita. Okey, terima kasih tuan. Ilmu alam maya, duit di hujung jari. Yes, betul. Okey, ilmu alam maya. Tapi hari ni saya buktikan pada market, kita punya Zoom ni bukannya berada di online saja. Dan saya dah buktikan minggu lepas, saya pergi jumpa kawan-kawan yang masuk dalam Zoom ni, minta maaf Kak Noh, dekat-dekat tak jumpa yang jauh dulu. Tak apa. Yang dekat kita dekatkan, yang jauh kita rapat-rapatkan. Okey. Jadi hari ni saya nak buktikan bukan sahaja kita berjumpa di Zoom meeting. Okey. Zam, sorry Zam, kita dah jumpa hari pertama. Nanti kita singgah Gombak. Okey. Kak Noh duduk mana Kak Noh? Kak Noh. Asyik nampak. Kak Noh ni sangat-sangat Sabar popular. bila datang, sabar. Apa dia? Sabar insya-Allah. JB bila JB? Kak Noh duduk mana Kak Noh? KL kat mana? Kak Noh dekat Taman Tun je. Sabar. Boleh lah nanti jumpa. Right. Banyak Anda ilmu Kak boleh Noh nak belajar. Anda Boleh. untuk discussion anda boleh WhatsApp individu masing-masing. Di sini bukan untuk berchatting. Okey. Orang dah pula. Mr. Rabi daripada Penang. Terima kasih Kak Masyara, Puan Emilia. Terima kasih kerana support kita punya Zoom meeting. Jadi hari ini bukannya kita tak nak buat hari-hari, tapi negara kita pun ada peralihan fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Jadi kita dalam bisnes pun kita kena ada peralihan aktiviti. Okey. Jadi saya harap anda tunggu kehadiran kami di tempat-tempat anda. Okey, insya-Allah kalau International Gate buka, tempat yang pertama saya akan pergi adalah Pontianak. Itu tempat yang pertama. Fokus saya sebab ramai kawan-kawan kita di Pontianak ni dah hargakan ilmu, dah hargakan, tapi saya respect mereka walaupun mereka daripada Pontianak, Kalimantan Barat, tapi saya rasa belum pernah miss lagi dia orang masuk Zoom meeting. Okey, belum pernah miss lagi. Setiap hari Pak Rian dengan rakan-rakan Yudi Rian, Rusmandi apa semua. Okey. Tidak lupa juga Tuan Mak Zain kita daripada Kuala Terengganu, dan anda semua, saya sangat sayang anda. Allah sayang anda, dan saya doakan anda mendapat rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Thank you atas perkongsian. Terima kasih semua.